Kan? Sambung balik. Kemudian telah berkata Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam, sesungguhnya mengekang nafsu itu lebih sulit daripada membuka sebuah kota sendirian. Bayangkanlah, nak buka satu bandar raya kota itu sendirian tu susah, rupanya mengekang nafsu tu lagi susah. Ya. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu juga berkata, aku dan nafsuku bagaikan gembala dengan kambingnya. Jika aku menahannya dari satu sisi, dia melompat dari sisi lain. Barang siapa dapat menjinakkan nafsunya, dia akan dibungkus dengan kafan rahmat dan dikubur dengan bumi karamah. Tapi barang siapa yang membunuh hatinya, terbungkuslah dia dalam kafan laknat serta terkubur dalam bumi azab. Macam kambing lah bolo. Siapa pernah magang kambing? Dogi kambing ni, pegang tanduk dia centua kat dia. Saya dah cuba daripada kecil main. Orang iyo kau dogi kambing ni, sah betul dogi. Oh tu sebab nak jadi orang yang paling sabar sekali, bolo kambing lah. Kena sabar. Tu yang tak sabar dia biar je. Biar tak kau lah, pandai lah kau tu. Saya ingat gini motor dengan arwah abah tu. Terlanggar lah lembu yang melintas jalan tu. Lembu tu melintas, break pap, kono pap. Arwah abah khabar apa? Binatang betul lembu ni. Saya pun mikir tu, memanglah binatang bah. Iyalah betul lah abah cakap kan. Iyalah. Abah yang sah tu kelakar kan. Aduh. Kemudian Zahya bin Mu'az Ar-Razi berkata, perangilah nafsumu dengan taat dan riadah, latihan rohani. Riadah adalah mengurangkan tidur, makan, mahupun bercakap, menahan kepedihan daripada makhluk. Sedikit tidur akan mensucikan kehendak, sedikit berkata akan selamat daripada bencana, dan menahan pedih dapat menghantarkan sampai ke puncak. Bahkan sedikit makan dapat menundukkan syahwat. Nampak? Sedikit makan dapat menundukkan syahwat. Sesungguhnya banyak makan dapat mengeraskan hati dan menghilangkan cahayanya, dan cahaya hikmah adalah lapar, serta kenyang dapat menjatuhkan seseorang daripada Allah. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, terangkanlah hatimu dengan lapar, perangilah nafsumu dengan lapar dan haus, serta sentiasalah mengetuk pintu syurga dengan lapar. Sesungguhnya pahala demikian itu bagaikan pahala pahlawan membela agama Allah, dan sesungguhnya tidak ada amal yang lebih disukai oleh Allah daripada lapar dan haus. Tidak akan masuk ke kerajaan langit seseorang yang memenuhi perutnya dengan kehilangan lazatnya beribadah. Dek makan banyak-banyak tersandar, tak nak dia beribadah dia. Tidur lagi sadap dia tahu. Nak tahu, tunggulah tak sampai 60 hari lagi, tengok. Berbuka puasa taufufah, lai cikang, roti john seorang sepapan. Gila betul. Kolapung, buah Melaka. Kolapung, kuih pepok, badak berendam. Kan. Kan. Ni 9 semua pepok-pepok ya. Ya Allah Akbar. Dah makan tu dah mana? Aduh. Kan. Sebab apa tu? Mengeraskan hati dan mula hilang lazatnya beribadah. Tu dah. Wahal siang tadi khatam berapa kali tu? Kamain lagi. Tapi dek sebab dek konyang bona, maka hilanglah perasaan itu. Kan? Telah berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, aku pernah kenyang semenjak aku masuk Islam, maka aku temukan lazatnya beribadah pada Tuhanku, dan aku tidak pernah minum puas semenjak masuk Islam kerana rindu berjumpa dengan Tuhanku. Ini kerana jika banyak makan akan sedikit beribadah. Sesungguhnya jika orang banyak makan, beratlah badannya, mengantuk dan lemahlah anggota badannya, sehingga tidak membuahkan sesuatu. Dia tidur melulu bagaikan bangkai terbuang. Demikianlah dalam kitab Minhajul Al-Abidin daripada Luqman Al-Hakim, dia berkata kepada puteranya, janganlah engkau banyak tidur dan makan. Barang siapa memperbanyakkan keduanya, pada hari kiamat dia miskin amal soleh. Ini disebutkan dalam kitab Maniyatul Mufti. Memang orang perempuan ni saya pesan, nak jadi perempuan yang, itu tajuk dia apa? Perempuan yang awesome, yang hebat. Ompek perkara kena jaga. Pertama, jagalah dari segi kesihatan kita. Sebab paling kuat dalam rumah tangga orang perempuan. Kau mampu seorang, mampu semua. Tapi kau kuat perempuan tu, terjagalah semua. Betul tidak? Betul. Jadi jaga kesihatan kita. Kontrol betul-betul. Makan makanan kesihatan, suplemen kau nak makan, makanlah. Exercise, riadah. Mana yang boleh. Yang kedua, tolong jaga pemakanan kita. Makan makanan yang sehat. Tadi tu jaga kesihatan, ni jaga makan kita. Sebab apa yang kita makan, itulah yang anak kita nak makan macam kita. Kita lebar, habis semua lebar.
Kereta yang patut boleh naik 5 orang, hampir boleh naik. Seorang dalam bonet, buka, terjulur seorang. Yang cakap betul ni. Sebab kita bagi contoh ke anak kita, kontrol makan. Yang ketiga, cari ilmu. Cari ilmu. Supaya orang tak pandang orang perempuan ni kan, boleh macam tu je, dia bangang-bangang tapi kita ilmu. Dah ayat saya macam tu, tapi macam mana ke ayat nak pakai? Itulah senang Tak, bila dia tak orang perempuan kadang lelaki cakap, poninglah kepala, sebenarnya ni tak boleh. Tak bang, kalau ikut hukum. Nampak? Saya dah belajar dah tu bang. Sebenarnya ni tak boleh macam ni dah. Ya ke? Ni poning kepala bang tu dia bergaduh Dia gaduh pasal apa? Pasal harta apa ni, lepas dia meninggal tu dia tak ada bagi wasiat. Dia tak ada wasiat, memang tak ada orang bagi wasiat lepas meninggal dah bang. Sebelum iyalah. Tu burak ni. Yalah bang cakap biar orang bang. Lepas tu macam mana bang, dia ada 5 beradik. 5 beradik, dia 3 adik-beradik perempuan dan 2 anak lelaki, adik-beradik lelaki dia. Macam mana tu harta yang tinggal tu macam ni. Macam mana pula dinilaikan harta itu, kita tengok. Kalau difaraidkan, mana perempuan dapat 1 bahagian, lelaki dapat 2 bahagian. Macam mana lah tu bang? Contohnya sekarang berapa tadi lelaki? Lelaki 2, perempuan 3. Jadi perempuan 3, 1, 1, 1. Lelaki dia 2. Maka ada 2, 2. 2, 2, 4, campur 3, 7. Jadi mana kalau perempuan 1/7. Kalau lelaki tu 2/7. Lepas tu baru kita kalikan ke berapa nilai. Oh macam tu. Mana kau tahu ni? Si delik lah. Belajar bang. Ilmu semua ni. Nampak tak? Dan kemudian spiritual. Semangat kita dalam agama ni belajar. Dari segi agama lah. Agama, belajar agama. Sebab kita dah bagi kelas. Praktikkan dengan cara apa juga musibah berlaku. Doreh-doreh kita tenangkan. Ingat Allah banyak-banyak bang. Ingat Allah banyak-banyak. Tahu lah bang. Abang nak bunuh bos abang ni. Dia berhentikan abang. Siap mati dia. Abang mengucap banyak-banyak. Abang kena ingat. Allah nak bagi abang tampik lain yang lebih baik. Abang percaya cakap saya. Abang percaya. Abang yakin tak dengan PAH. Bukan nama sebenar. Abang yakin tak dengan PAH? Yalah. Betul ni bang. Abang tengok lah. Doa saya tak pernah salah. Ayat nampak tak? Suami pun cakap, ya kok. Iya bang. Selama ni saya doa insyaAllah. Abang jangan risau. Tapi abang tu pun sama. Nampak leko yang akhir-akhir ni tu yang kena berhenti kerja tu. Leko pula. Leko semayang pun tak. Saya tengok abang gambar tengok TV terlelap ke sofa sampai pagi tak semayang. Puas kerja abang marah saya balik. Jadi ni antara benda-benda yang abang kena ingat. Agak tu sebab abang jangan salahkan orang ya. Kita kena tengok kat diri kita. Wah kau ni hana benar je bila kau ceramah ni. Adalah sikit dia kan. Ya. Maknanya dari segi spiritual. Lempek perkara tu. Saya pasal. Supaya letakkan darjat orang perempuan ni. Kan? Kalau tidak kan orang perempuan ni tak habis-habis daripada dulu. Dia kena kerja, kena pijak, kena apa. Cuba tengok Aisyah kan. Aisyah. Dia walaupun Nabi dah tak ada. Sampai kesudah dia jadi sumber rujukan sahabat-sahabat. Semua jumpa dia. Tanya macam mana hukum macam ni. Apa Nabi pesan tu. Semua ada jawapan. Jadi Aisyah akan bagi jawapan. Sikit lagi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau membunuh hati dengan banyak makan dan tidur. Sesungguhnya hati akan mati bagaikan tanaman jika tergenang air. Orang-orang soleh mentafsirkan perut ibarat kuali di bawah hati. Bayangkan perut ni ibarat kuali kat bawah hati tu. Jika terisi banyak akan menggenangi hati hingga menjadi kotor dan hitam. Di samping itu banyak makan dapat mengurangi kecerdasan dalam mencari ilmu. Diceritakan daripada Yahya bin Zakaria alaihissalam, dia melihat iblis membawa beberapa tali, kemudian dia bertanya apa itu. Iblis menjawab, inilah syahwat. Dengan ini aku akan ikat anak cucu Adam. Yahya alaihissalam bertanya lagi, apakah pernah engkau mengikatku dengan itu? Iblis menjawab, tidak. Hanya pada satu malam engkau makan sampai kenyang, karena aku beratkan engkau melakukan salat. Kemudian Yahya alaihissalam berkata, sesungguhnya setelah kejadian itu, aku tidak akan makan sampai kenyang selamanya. Demikianlah orang yang tidak pernah kenyang selama hidupnya kecuali satu malam. Bagaimanakah orang yang tidak pernah lapar selama hidupnya kecuali satu malam, lalu mengharapkan lazatnya ibadah. Kita tiap-tiap malam sibuk. Lapar ni. Mana orang nak makan? Sedangkan kebanyakan ni para nabi kan, para rasul, para ulama daripada dulu-dulu lagi, memang dia ni memang sepanjang masa lapar. Sebab dengan lapar teringat pada Allah. Kita pasal angin lah. Makan apa? Baru pukul 7 pagi. Pukul 7 pagi nampak paru langsung buka. Cuba fikir. Langsung buka puasa pagi tadi. Nak cakap apa? Kan? Itulah dia. Tak dapat dia. Sedap. Boleh makan-makan lah. Sebenarnya saya dah puasa dah. Kita dah start puasa dah kan. Tapi tadi fikir tak apalah. Kalau pendek kan nak pergi Triang Ilir pula jual lambu. Triang Ilir pergi Bentong. Hari ni
Belum pagi dah teruk muka dah. Macam mana? Okey, sini saya tak berlakon. Saya pergi ke Lumpur, okey, saya pagi-pagi dah sampai lah, jangan risau. Saya on time je, jangan risau. Kan? Tapi itulah dia kan, ujian ni kan. Bayangkanlah kita tak pernah lapar sepanjang hidup, tiba-tiba tanya macam mana nak dapat lazat ibadah. Itu sebab rajin-rajinlah puasa. Tu lah, kan? Rajin-rajin puasa. Diceritakan daripada Yahya bin Zakaria alaihissalam, pernah satu kali dia kekenyangan makan gandum, pada malam itu tertidur ketika berwirid. Kemudian Allah memberi wahyu kepadanya lalu berkata, apakah engkau menemukan rumah untukmu lebih bagus daripada rumahku? Apakah engkau menemukan teman lebih baik daripada berteman denganku? Demi kemuliaan dan keagunganku, jika engkau melihat syurga Firdaus lalu melihat neraka Jahannam, pastilah engkau akan menangis mengeluarkan nanah sebagai ganti air mata, dan engkau akan memakai besi bagi menggantikan kain. Bersaksud. Makna kalau kau nampaklah macam mana lah syurga neraka ni, maka tak adalah kau sibuk dengan dunia ni. Alhamdulillah, diam tak diam selesai sampai bab. Sampai jawab soalan. Jadi lepas ni kita sambung bab 5. Buku ada lagi ke yang ada? Oh, ada tersilap binding lah. Muka surat Allah Akbar. Lagi jauh ke? Tak boleh ya. Nanti pergi botol kat kedai. Ada lagi kau yang nak buku Ada, nanti beritahu dekat apalah kemudian nanti bagi kat kedai tu subek lagi. Jadi alhamdulillah, syukur. Jadi dua perkara, memerangi nafsu syahwat, dan yang apa kita belajar tadi tentang sabar dan sakit kan. Perihal sabar dan sakit ni. Jadi insya-Allah di lain kesempatan kita akan bertemu lagi. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Mana yang kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Tak tahu lah, ada kau orang jual kat luar tu? Ada. Nanti kang tinjau-tinjau lah barang yang sama. Tak payahlah si ulang lah dah. Kan, siapa yang nak ompek. Tak, macam ni. Yang pertama saya kata dari segi kesihatan. Jaga kesihatan kita. Jangan kan. Kemudian yang kedua makan kita. Yang ketiga tuntut ilmu. Dan yang keempatnya agama. Dari segi agama kita. Cari ilmu agama juga. Ilmu belajar isu-isu semasa. Belajar baca tentang pokok ni apa. Belajar baca buku. Baca. Apa resepi masak kau tak salah, bacalah. Semua ilmu tu baca. Ilmu dunia pun kita baca, ilmu akhirat lebih lagi lah kita kena baca. Itu saja. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah.